As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. آمين ya rabbal alamin. Sedang hadirin penonton jemaah rahmatullah, kita bersyukur kehadrat Allah, dirafakkan ketinggian syukur kita kehadratnya, dengan izin kurniaan darinya dapat bertemu bersiaran kita sekali laginya pada kali ini, dan mudah-mudahan ada kemanfaatan dan keberkatan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kasih Allah Ta'ala, kita menyambung daripada perkongsian nukilan kitab yang kita ambil daripada kitab Ihya ataupun ringkasan Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali, wa nafa'anallah bi ulumihi wa asrari fi dharaini amin insya-Allah. Dalam bab tajuk mengenai tentang keburukan sifat kikir, yakni sifat bakhil dan kedekut. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, yakni kebakhilan dan kedekutan dirinya itu, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka hadirin kasih Allah Ta'ala, dalam diri kita secara sifat semula jadinya ada akan sifat bakhil dan kikir tersebut, yakni rasa sayang dengan harta kita, rasa cinta dengan wang ringgit yang kita ada. Itu sebab dalam Al-Quran dalam ayat lain juga ada menyebut bahawasanya al-mal wal banuna zinatul hayah, yang mana dikatakan bahawasanya harta dan juga anak-anak itu merupakan sebagai perhiasan dunia. Dan dalam ayat juga yang lain Allah mengatakan bahawasanya harta dan anak-anak itu merupakan fitnah. Maka itu haruslah kita berjaga-jaga dan waspada, hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita menyatakan bahawa harta dan anak-anak itu adalah juga fitnah, dan dalam masa yang sama harta dan anak-anak itu juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana harta itu tak dipergunakan dengan cara yang betul, bila mana harta itu tak dibelanjakan pada jalan yang benar, bila mana harta itu dah tersalap dan disalah anggap bahawa ia merupakan hak milik mutlaknya sendiri, maka ia menjadi fitnah ke atas kita. Begitu juga anak-anak, hadirin kasih Allah Ta'ala, cahaya mata kita. Bila mana tak diasuh, diajar tarbiyah dengan sebenar, bila mana tak diberikan dengan suntikan agama yang betul, maka anak-anak boleh menjadi sebagai fitnah ke atas diri kita. Tetapi sebaliknya, jikalau harta, jikalau anak-anak itu kita dapat jaga dengan betul, harta kita belanjakan pada jalan yang benar, dan ketahui betul-betul dan benar sungguhnya akur dan yakin bahawa dan sadar dan sedar bahawa harta itu adalah titipan dari Allah Ta'ala untuk kita, untuk dibagi-bagikan kepada yang memerlukan, dan
anak-anak juga dapat didik asuh ajar dengan sebaik-baiknya dengan didikan agama dan seterusnya, maka harta itu pula menjadi sebagai kita katakan amanah kepada kita yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara, yang perlu kita guna pakai pada yang sebaik-baiknya, yang perlu kita jaga anak-anak kita itu kepada hingga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita zuriat yang soleh dan solehah, zuriatan menjadi sebagai qurratu ayun, menjadi sebagai penunjuk mata hati kita dan penenang sanubari kita, dan semoga Allah kurniakan kita harta-harta yang melimpah ruah, yang halal lagi barakah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman lagi bahawasanya bermaksud a'udzubillahi minasyaitanir rajim, sekali-sekali janganlah orang-orang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurniaannya menyangka bahawa kekikiran itu baik bagi dirinya. Sebenarnya kekikiran itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di akhirat kelak sana. Surah Ali Imran ayat 180. Maka di sini Allah Ta'ala berikan peringatan kepada kita para hadirin rahmatullah sekalian, dari mana Allah Ta'ala firman, sekali-kali janganlah orang yang kikir itu dengan hartanya apa yang Allah berikan kepadanya dari kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas lagi nyata Allah mengatakan bahawasanya apa? Harta yang Allah berikan kepada mereka. Sekali lagi saya ulang, harta yang Allah Ta'ala berikan pada mereka. Jadi di sini jelas lagi nyata bahawasanya harta yang kita miliki, harta yang ada pada diri kita ini merupakan hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah merupakan sebagai milik Allah Ta'ala yang dititipkan, yang dipinjamkan, yang diberikan pada kita sebagai tempat, sebagai tempat untuk diberikan sampai kepada mereka-mereka yang memerlukan. Allah Ta'ala, Masya Allah, Tabarakallah. Dan jangan pernah mereka, yang keduanya Allah mengatakan bahawa jangan pernah mereka sangkakan kekikiran mereka itu baik untuk mereka. Ya, ni hadirin kasih Allah Ta'ala, ada sebahagian, bukan semua, ya, orang-orang yang punya harta, orang yang kaya kita kata berperasaan dan juga bersifat demikian. Tapi tak juga kita nafikan kurang lebih juga kiranya di kalangan orang yang demikian itu mempunyai sifat demikian, adalah sifat kikir dengan hartanya. Yang di mana mereka merasakan, mereka memikirkan bahawa dengan sifat kikir mereka itu, dengan sifat bakhil mereka itu, dengan sifat kedekut mereka itu dapat boleh menyelamatkan diri mereka dan harta mereka, dan itu baik bagi diri mereka. Walhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Malah bahkan Allah Ta'ala dah memberi peringatan bahawa perkara itu adalah di mana Allah katakan adalah buruk bagi mereka. Kekikiran, kebakhilan dan kedekutan yang ada pada diri mereka itu, pada hartanya, pada apa dimilikinya itu adalah merupakan buruk bagi diri mereka. Tidak membawakan kemanfaatan sama sekali. Ini adalah peringatan dan kenyataan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para hadirin sekalian, jangan kita pernah menyangkakan, oh dengan kita dengan sifat kikir kita itu, na'udzubillah min zalik, kita dapatkan selamatkan harta kita daripada terus dibiarkan, diberikan pada mereka-mereka yang kita katakan tak berguna, pada mereka-mereka kita berikan kepada mereka yang mungkin tersalah guna, pada mereka-mereka kita berikan mungkin tak tahu nak gunakan harta itu. Dan ini banyak mungkin digambarkan dan dipaparkan dalam filem-filem, dalam cerita-cerita kisah tauladan yang dapat kita ambil pengajarannya. Ya, di mana dikatakan bahawasanya bandingan ketimbang aku keluarkan duit aku ini dengan aku beri sedekah kepada si fulan itu, lebih baik aku pergi untuk membelanjakan harta itu kepada investment. Aku salurkan kepada perniagaan-perniagaan yang akhirnya aku akan dapat balik semula akan kemanfaatan ataupun keuntungan daripada harta tersebut yang aku belanjakan. Walhal ataupun juga, tetapi kalau dibelanjakan atau disalurkan, infakkan kepada mereka-mereka yang memerlukan, mereka-mereka yang meminta-minta dan sebagainya, bagi mereka ini, golongan seperti ini, bagi mereka
tidak ada faedah manfaatnya. Dah kasih, kemudian apa aku dapat? Tak dapat apa-apa. Tapi kalau aku salurkan kepada perniagaan, dapat balik imbalannya. Kalau juga seperti dalam apa? Dalam kita kata investment, dalam saham sebagainya, labur $100 atau $1,000, dapat balik imbalan $100,000. Siapa yang tak nak? Ha. Namun hadirin kisah Allah SWT, sedekah amal jariah ini timbang baliknya atau balasannya ataupun Allah gantikan balasnya dengan perkara-perkara yang kita tak sedar, dengan perkara-perkara yang kita tak nampak, dengan perkara-perkara yang kita kadang-kalanya tak ketahui bahawa Allah dah balas dah infak sedekah kita. Allah Ta'ala dah balas dah apa yang kita sedekahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umpama contoh, apa dikatakan kalau dapat sebagai contoh, kesihatan kita. Kita menderma pada seorang itu, Allah Ta'ala tidak memberi balaskan harta kita atau dilimpah kali gandakan harta kita, tetapi Allah kurniakan kesihatan kita, Allah tambahkan kesihatan kita. Subhanallah, tabarakallah, Masya Allah. Dengan tak ada sakit kita, dengan kita sentiasa okey-okey sahaja, dapat boleh teruskan perjalanan kehidupan kita, dapat meneruskan akan rutinan harian pekerjaan kita dan sebagainya. Dan inilah di mana Allah dah balas dah akan apa balasan daripada hasil pemberian kita, hasil daripada infak sedekah kita. Subhanallah, tabarakallah. Memang ada kalanya Allah balas ganti pada kita dengan harta sama seperti mana yang kita infak sedekahkan. Tapi ada kala Allah Ta'ala balaskan kita dengan apa yang boleh katakan di sini, dengan apa yang diperlukan kita. Ya hadirin kisah Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang diri kita sendiri adalah siapa? Allah Ta'ala. Mungkinlah isteri itu boleh mengatakan bahawa Ustaz, saya kenal suami saya lebih daripada dia kenal diri sendiri. InsyaAllah. Ya, ataupun sang suami itulah yang mengatakan bahawa Ustaz, saya kenal isteri saya ni luar dalam atas bawah dia ni lebih daripada dia kenal diri dia siapa. Masya Allah. Dah cukup kenal lah tu kira agaknya, Masya Allah. Tetapi subhanallah, tabarakallah, Masya Allah, sebanyak mana kita kenal isteri kita, sebanyak mana kita kenal suami kita, sedalam mana kita mengetahui akan perihal tentang suami atau isteri kita, lagi lebih Allah mengetahui tentang diri kita dan apa yang tersurat dalam kehidupan kita ini. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Maka pemberian balas ganti Allah Ta'ala itu kepada kita mengikuti atau berpandukan pada apa yang diperlukan dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang yang berinfak sedekah, Allah balas ganti juga dengan balik dengan harta, ya, dengan wang ringgit dan sebagainya. Kenapa? Sebab dia memang perlu pada wang ringgit dan sebagainya. Tetapi ada di kalangan para hamba-hamba Allah Ta'ala, bila mereka berinfak sedekah, Allah tak balas ganti mereka dengan duit, wang, harta yang mana seperti dia infak sedekahkan. Tapi Allah SWT kurniakan keberkatan dalam kehidupannya. Masya Allah. Anak-anak baik, berakhlak mulia, santun yang hadapan orang tua dan sebagainya. Isteri mentaatinya, ataupun kalau diri itu seorang wanita, suami menyayanginya dan juga jujur dan setia kepadanya. Ya, cucu-cucu pun tak menyusahkan, tak memeningkan kepala, tak membebankan dirinya. Ya, bila lihat anak-anak cucu tu menenangkan jiwa, raga dan juga menenangkan mata yang melihatnya. Ini semua keberkatan, pemberian balasan Allah Ta'ala kepada kita. Kenapa? Sebab itu yang kita perlukan. Kerana dari segi harta wang ringgit kita tak perlukan sangat. Kenapa? Kita dah memang cukup, Alhamdulillah. Tapi kebahagiaan kita kurang. Kebahagiaan bersama anak kita jarang. Masa diperuntukkan pada keluarga itu mungkin kita tak ada. Nah, Allah ganti balas dengan masa, Allah ganti balas dengan kesehatannya, Allah ganti balas dengan keberkatan-keberkatan diperlukan di dunia ini. Hadirin Allah SWT. Itulah sifat maha adilnya Allah Ta'ala yang memberikan apa yang diperlukan oleh hambanya, bukan sekadar hanya apa yang diperlukan dan dimahukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Sambungan daripada tafsiran ayat tadi, surah Al-Imran ayat 190, Allah Ta'ala berfirman,
harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di akhirat. Di hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Kikir sangat dengan harta, bakhil sangat dengan harta, kedekut sangat dengan harta, ke akhirat nanti pikullah harta itu. Allahu Akbar. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan pikulkan kita harta yang kita simpan itu berjuta-juta. Harta yang kita simpan itu kita katakan berduyun-duyun banyaknya. Harta yang kita simpan begitu banyak yang menimbun, itulah nanti akan dikalungkan kepada kita. Berapa banyak Ustaz? Sebanyak manalah harta kita yang kita kedekutkan untuk keluar, yang kita bimbang risaukan untuk infakkan ke dalam Allah Taala. Sebanyak harta itu yang kita simpan kat dunia, seberat banyak itulah harta yang akan nanti dikalungkan ke leher-leher kita, dibawa ke mana-mana sepanjang kita berada di alam akhirat nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia akan melihat dan mendapat menyaksikan, ini orang ni kikir dulu kat dunia, ini orang ni dulu bakhil kat dunia. Itu sebab nanti akhirat ni sekarang ni mereka dipikulkan dengan ataupun dikalungkan dengan harta-harta yang mereka takut, bimbang sangat nak keluarkan waktu ke dunia ini. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekali, inilah balasannya yang dah setia dan dah sedia siap menanti bagi mereka yang kikir, bagi mereka yang bakhil, bagi mereka yang susah nak keluarkan harta mereka untuk diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Isa alaihissalam berkata, tidaklah masuk syurga seorang yang kikir, seorang yang penipu, seorang yang pengkhianat, dan seorang yang berakhlak buruk. Wow, Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah, astagfirullah. Ya, di sini diletakkan beberapa kriteria orang-orang yang diharamkan, yang dilarang Allah Ta'ala daripada menjejak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dia. Pertama-tama sekali, kategori ini yang first ranking kata bahasa kita, orang yang kikir. Confirm tak masuk syurga. Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Dan dipastikan Allah Ta'ala orang yang demikian itu tak akan dapat bau haruman syurga dan nikmat syurga. Allah. Nah, maka itu hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita minta hindar agar Allah Ta'ala hapuskan, jauhkan, lindungkan, peliharakan kita daripada sifat kikir ini, daripada sifat bakhil ini, daripada sifat yang kita katakan sayang, cinta dan pada harta hingga takut, risau, bimbang untuk nak keluarkan harta ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang kedua, sifat orang yang dilarang dan tak akan masuk surga adalah seorang yang menipu. Masya Allah. Ya, seorang yang menipu. Kita hadirin Allah sekalian, dalam dada-dada akhbar dan berita-berita yang kita lihat di TV-TV juga ada menyampaikan bahawa jikalau kita lihat di antara jenayah yang tinggi juga pada akhir zaman ini seluruh dunia adalah jenayah tipu, jenayah menipu, ya, yang mana kalaulah mungkin dulu ya kita lihat betul sifat menipu ini, sifat tipu ini hanya di kalangan antara sesama kita sahaja, di kalangan sesama kenalan-kenalan kita sahaja. Tetapi ya subhanallah tabarakallah, hakikatnya penipuan itu sekarang sudah menjadi satu jenayah besar yang melanggar hukum tata negara dan malah juga agama sebenarnya. Ya, hingga kan setelah pun disiapkan beberapa akta-akta hukuman bagi mereka-mereka yang menipu di dalam apa-apa sajalah bidang yang mereka usaha kerjakan. Ya, dan sekarang ini juga tabarakallah masya-Allah, yang kalau pada lewat dahulu ya, kalau sifat tipu menipu ini akan berlaku secara fizikal, secara kena jumpa orang tu, kena perdayakan dia dulu, kena cakap yang baik-baik dan janji-janji manis sebagainya. Akhirnya bila masuk perangkap barulah kita dapat tipu dia. Tapi pada zaman-zaman sekarang ini yang zaman lebih canggih, tanpa perlu kita melihat orangnya, tanpa perlu kita berjumpa temu dengan orang tersebut, kita sudah boleh menipu orang itu. Na'udzubillah min zalik. Ya, itulah yang berlaku seperti penipuan-penipuan di online, ya, penipuan-penipuan
dalam iBanking dan sebagainya, bagaimana seseorang itu kalau dapat dilihatnya boleh menipu dengan meminta passwordnya ataupun juga kita katakan nombor akaun seseorang tersebut, hinggakan dia boleh keluarkan duit orang tu dengan menggunakan apa yang dikatakanlah kepandaian penipuan dia itu. Akhirnya orang itu duduk termenung bila melihat dicek akaun banknya itu tinggal kosong, tak ada duit lagi, ya, kerana telah pun dikeluarkan oleh orang-orang yang menipunya. Allah Akbar, tabarakallah, sangat dan amat licik dan canggih sekali penipuan-penipuan akhir-akhir ini yang berlaku. Maka itu hadirin Allah Ta'ala, orang-orang demikian itu tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Allah Akbar, insyaAllah. Dan yang ketiga, seorang yang pengkhianat. Yang ini dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, wa idza tu'mina khana. Di antara sifat orang munafik itu ialah kalau anda mereka diberikan amanah, mereka khianat. Khianat dari segi perhubungan suami isteri, khianat dengan teman rakan taulan, khianat dalam perniagaan, khianat dalam persahabatan dan sebagainya. Dan ini juga termasuk khianat yang dikatakan orang khianat itu tak masuk syurga daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin kasih Allah Ta'ala, berusahalah kita sama-sama supaya dapat menghindar jauh daripada sifat-sifat demikian rupa. Semoga kita diberikan keampunan dan hidayah Allah Ta'ala, insyaAllah. Dan yang terakhir, orang yang mempunyai sifat yang buruk, akhlak yang buruk. Allahu Akbar, Allah. Ya, dengan berakhlak yang buruk, maka tak dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana juga pada lewat-lewat akhir ini, ya, kita kadang terlihat dan dilihatkan, dipaparkan, dikongsikan dalam laman Facebook kita, internet dan sebagainya. Manusia semakin galak melakukan Allah SWT, kemaksiatan dan juga kejahatan dan juga kita katakan keburukan sifat akhlak peribadi dan sebagainya. Ya, hadirin kasih Allah SWT, terkadang saya dikongsikan juga dengan video-video yang kita katakan mereka menganggap itu satu gurauan, ya, menganggap itu satu gurauan. Tetapi dengan mereka melakukan gurauan tersebut yang boleh kita katakan agak kasar, ya, dan agak keterlaluan, tetapi boleh diakhiri dengan hilai tawa sahaja. Ya, contohlah umpama, ya, ada seorang teman ni sedang baru membeli air, ya, di kedai. Kemudian seorang rakan yang lain sambil merakamkan video sambil menolak ataupun menarik menolak atau menarik air minuman yang sedang baru saja diminum. Ya, Allah Akbar, tabarakallah, masya-Allah. Ya, kemudian apabila air itu dah tumpah jatuh ke tanah, wah, masya-Allah, seorang yang teman ini yang sedang merakamkannya hanya sekadar mentertawakan apa yang terjadi pada kawan dan rakan teman itu. Hadirin kasih Allah Ta'ala, gurauan ada batasannya. Bukan semua benda perkara boleh kita jadikan gurauan dan menjadikan dia sebagai perkara untuk ditertawakan. Ada masa kita perlu serius, ada masa kita boleh bergurau senda. Sebab itu Rasul mengatakan sa'ah fa sa'ah ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, Rasulullah menasihatkan kepada saya Abu Bakar, tidak semestinya masa tu kena, Islam tak mengajar masa tu kena serius 24 jam. Ada masa kita bergurau senda, ada masa kita ketawa, ada masa kita kena serius, ada masa kita kena merenung dan mengenangkan air mata. Jadi hadirin Allah SWT, ini sifat orang beriman. Dan sifat orang beriman itu bukan 24 jam kena ketawa, kena sentiasa suka, happy, gembira, tak. Dan ada juga mengatakan bahawasanya, ya, bila banyak ketawa nanti boleh membuatkan hati kita mati. Sekali lagi ulang, bila banyak, ini kata-kata orang-orang yang bijak pandai mengatakan bahawa bila diri sentiasa selalu diiringi dengan helai tawa, nanti akan menyebabkan hatinya mati. Walaupun kita mengetahui, ya, ketawa itu adalah bahagian daripada terapi, daripada terapi diri.
Ya, ya betul pada satu sudut. Tapi tidak bermakna kita kena happy 24 hours. Kita kena ketawa 24 jam. Dan hadirin Allah sekalian, kalau orang tu ketawa 24 jam, ketawa sendiri-sendiri, ketawa dengan tak ada apa sebab, kita boleh katakan orang tu gila. Na'udzubillah min zalik. Maka hadirin kasih Allah SWT, perkara itulah saya katakan tadi yang mempunyai sifat yang buruk. Yang mana akhir-akhir ini sifat buruk itu kadang-kala saya tekan sebentar tadi seperti dalam contoh dah disebutkan tadi dalam video itu, sifat buruk sekarang ini boleh sahaja dianggap satu perkara yang biasa. Na'udzubillah min zalik. Dan diakhiri dengan sekadar hilai tawa sahaja, tanpa ada pihak yang marah, tanpa ada pihak yang akan menegur, tanpa ada pihak yang akan yang akan membawa heret ke muka pengadilan, hingga ke orang yang bersifat buruk itu, berakhlak buruk itu akan dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan apa yang kita katakan setimpal dengan apa yang ditunjukkan dan dipamerkan. Nah, hadirin kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang-orang demikian itu yang punya akhlak yang buruk tak masuk surga. Na'udzubillah. Zalik astagfirullahaladzim. Dan semoga mudah-mudahan kita minta Allah Ta'ala hindar jauh hati kita daripada sifat buruk tersebut, dan dijauhkan kita sungguh-sungguh dengan sifat buruk itu, dan dibalas ganti Allah dengan sifat akhlak mulia Rasulullah SAW. Amin. Amin insyaAllah. Baik, sampai di sini dahulu insyaAllah pertemuan kongsi kita pada kali ini, dan dengan izin Allah Ta'ala kita akan sambung pada masa akan datang lagi insyaAllah. Aku qouli hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allah